وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لازم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Artinya, yani arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu bersalahan, yani tak serupa. Bersalahan maknanya tidak serupa. Allah Ta'ala tidak ada syirikul bari. Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Allah Ta'ala tak ada sesuatu yang menyengutuinya. Allah Ta'ala tak ada yang sama dengannya. Bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada segala perbuatannya. Zat Allah tak sama macam arad makhluk. Zat Allah tidak serupa dengan a'yan makhluk. Sifat Allah tak serupa dengan arad makhluk. Perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk adalah diperbuat oleh Allah. Perbuatan makhluk adalah digerakkan oleh Allah. Adapun hakikat perbuatan adalah perbuatan Allah. Segala yang terbit di alam ni semuanya adalah perbuatan Allah. Angin yang bertiup digerakkan oleh Allah. Air yang mengalir dialirkan oleh Allah. Manusia yang berjalan diperjalankan oleh Allah. Gerak dan diam makhluk digerak dan didiamkan oleh Allah. Bukan dia gerak sendiri. Bukan dia memilih sendiri untuk bergerak. Allah yang pilihkan untuk dia
Allah juga yang jadikan dirinya sebagaimana yang Allah Ta'ala takdirkan pada azali. Maka makhluk itu hanyalah menjalani takdir ilahi. Makhluk itu hanyalah menjalani takdir Allah. Baik, habis. Mustahil ia Allah menyamai baginya pada segala yang tersebut itu. Yani mustahil ni tak terima akal. Tak terima pada akal Allah Ta'ala serupa dengan sesuatu, sama ada pada sifatnya, pada zatnya atau pada af'alnya. Bermula maknanya itu, ini makna kata Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluknya, tak serupa dengan baharu ni, iaitu menafi akan bersamaan zat Allah itu. Menafi yakni ternafi. Menafi yakni ternafi akan bersamaannya zat Allah Ta'ala itu bagi zat yang baharu ini, yakni bagi a'yan yang baharu ini. Dan menafi akan bersamaan sifat Allah Ta'ala itu bagi segala sifat yang baharu ini. Dan menafi akan bersamaan perbuatan Allah Ta'ala itu bagi segala perbuatan yang baharu ini. Artinya zat Allah Ta'ala itu bukan ia jirim atau jisim dan jauhar firdi. Dan tiada ia berpihak, yakni tidak pula dia itu berbahagian ataupun bertepi. Berpihak ni macam mana? Berpihak ni maknanya ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada utara, ada barat, ada atas, ada bawah. Jadi semuanya itu adalah sifat yang sifat-sifat makhluk yang tidak ada pada Allah. Allah tak ada kiri, Allah tak ada kanan. Allah tak ada depan, Allah tak ada belakang. Allah tak ada di atas, Allah tak ada di bawah. Maka ini kena faham boleh. Di akhir zaman, bila Dajjal keluar, masa itu bumi ini menjadi kering. Air laut mengering, air sungai kering kontang. Makanan tidak ada, tanaman tidak subur, bahkan banyak yang mati. Begitu juga dengan ternakan, ternakan banyak yang mati kerana tak ada air dan tak ada makan. Begitu jugalah dengan manusia. Maka Dajjal tadi dia menjanjikan akan makanan, kekayaan dan sebagainya kepada siapa-siapa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka pada hari itu ramailah manusia yang kelaparan, yang tak ada apa nak makan di rumah. Mereka menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Hatta ulama-ulama sekalipun. Inilah yang dikatakan fitnah Dajjal yang amat besar, iaitu ulama-ulama sekalipun pada hari itu sujud kepada Dajjal kerana kurangnya makan, sebab mereka nak makanan yang dibawa oleh Dajjal. Kedai-kedai semua tak ada barang dah hari itu. Siapa nak makan kena ikut Dajjal. Dajjal bawa makanan. Dikatakan Dajjal bawa makanan ni roti-roti sebesar-besar bukit tu. Makanan-makanan yang sedap, yang lazat, yang tak ada dimiliki dah pada hari itu oleh manusia. Sebab kemarau panjang, sebab tak ada makanan. Jadi manusia ni bila tak ada makan, tak ada duit, tak ada rezeki, apa kerja pun dia sanggup. Bukan kata pergi membunuh, bahkan jadi syirik pun dia sanggup. Makan punya pasal orang jadi
mensyirikkan Allah. Itulah dia fitnah, fitnah akhir zaman yang paling sangat fitnahnya. Fitnah maknanya kerosakan. Fitnah ni bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Hindi, tapi bahasa Arab. Jadi fitnah ni ada banyak makna dia, bergantung kepada ayat dan maksud tujuan si orang yang bercakap. Kalau dalam Al-Quran, fitnah ni ada lebih 10 makna dia. Antara makna fitnah ni yang pertamanya ialah syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Maknanya syirik itu lebih besar daripada membunuh. Membunuh ni besar juga dosa, tapi syirik lagi besar. Membunuh tak jadi kafir, kalau syirik jadi kafir. Kadang-kadang fitnah tu dengan makna berperang, peperangan. Ya, peperangan tu makna fitnah. Kadang-kadang fitnah tu maknanya ujian. Innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanyalah fitnah. Wabil walidaini ihsana, dan dengan auladukum fitnatukum, anak-anak kamu ialah fitnah bagi kamu, ujian bagi kamu. Kerana anaklah orang masuk syurga, kerana anaklah orang masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi lalai dengan sebab menguruskan urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu. Ramai orang jadi lalai, ramai orang jadi syirik kerana menguruskan harta, demi kerana keluarga, kerana anak pinak. Nak membahagiakan anak pinak sampai menjadi syirik dengan Allah Ta'ala. Baik, macam mana syirik? Tu kita mengambil ideologi kafir sebagai jalan hidup, tak jadi syirik. Melawan kehendak Quran, melawan hukum Quran. Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan kamu berpecah belah. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Tilka hududullah, demikian itu adalah hudud Allah, had Allah, sekatan Allah, hukum hakam Allah, perlembagaan Allah. Kenapa kamu tak nak pakai? Kenapa pakai hak lain? Kenapa duk kata yang lain lebih baik daripada Quran? Maka itu membawa kepada syirik, wal-iyazubillah. Di akhir zaman orang terang-terang menyembah Dajjal sebab tak ada makan. Maka kata ulama, sebab apa mereka menyembah Dajjal? Kerana mereka tidak menghalus-halusi pengertian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu hanya bermain di bibir mereka, tapi tidak sampai pun kepada kerongkongan mereka itu. Maka pada hari itu mereka menyembah Dajjal sebab tiada makanan, kebuluran dan kemelesetan hidup. Wal'iyyazubillah. Jadi nak faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni taklah susah sangat, senang je. Apa dia? Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk pada pihak zatnya, tak serupa dengan makhluk pada pihak sifatnya, tidak serupa dengan makhluk pada pihak afalnya. Bukan nak payah pun nak faham, tak serupa. Apa juga tergambar tak serupa. Maksud kata mereka itu tidak faham, iaitu mereka tidak merasai di dalam hati,
cuma boleh bersembang kat bibir. Sembang kat bibir hebatlah, tapi tidak masuk ke dalam hati, iaitu tidak ada zauq. Tidak ada zauq dalam mentauhidkan Allah. Dalam mentauhidkan Allah ni kena ada zauq. Semalam kita dah sebut dengan zauq. Zauq ni apa dia? Salah satu di antara syarat nak jadi orang khawas. Orang khawas ni jadi orang yang selamat. Baik, habis. Jadi dia kata zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Jirim apa jirim? Jirim iaitu cecair, macam air. Itu namanya jirim. Kalau orang pernah sekolah menengah sains paduan, cikgu akan jawab jirim. Makhluk ini terbahagi kepada dua. Apa dia? Jirim dan pepejal. Cecair dan pepejal. Cecair benda yang cair, seperti air, minyak, molekul zarah-zarah dalam air itu namanya jirim. Yang keduanya itu namanya cecair. Yang kedua pepejal. Pepejal ni apa dia? Pepejal ni benda yang bertongkol. Benda yang bertubuh, bertongkol atau bertubuh, seperti batu. Badan kita ni boleh pegang, lagu kaca ni boleh pegang. Itu kata pepejal. Pepejal ni kalau kena kepala boleh pecah. Tak pecah cawan, pecah kepala. Nak try. Tapi kalau air kena kepala, pecah dah. Pecah juga, air tu yang pecah. Tapi kalau air batu, kepala kau pecah. Jadi benda yang cecair tu namanya jirim. Benda yang bertongkol, pepejal, tu namanya jisim. Baik. Jadi macam diri kita ni namanya jisim. Air ni betulnya tu nama jirim. Dan jauhar firdi. Apa dia jauhal firid ataupun jauhal firdi ni? Jauhal firdi ni perkara yang halus, yang teramat halus, yang tak boleh dibelah bahagi. Benda yang halus, lagi teramat halus, dan tak boleh dibelah bahagi. Seperti roh. Roh ni halus, tak dapat nak dilihat, tak dapat diketahui pun duduk kat mana. Dalam badan kita roh duduk kat mana kita pun tak tahu. Kata setengah ulama, roh tu duduk di daerah paru-paru. Wallahu a'lam. Dalam Quran dia kata kulir ruhu min amri rabbi. Kata oleh ya Muhammad, roh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Jadi kita tak tahu hakikat roh tu, kita serah kepada Allah. Jadi hakikat diri kita itu ialah roh. Ya, hakikat diri kita adalah roh. Zahir diri kita tu jasad. Hakikat diri kita roh. Asal jasad ni duduk mana? Dalam rahim ibu, masa ibu mengandungkan kita. Kemudian setelah 120 hari, Allah perintahkan satu malaikat untuk meniup roh ke dalam jasad janin dalam perut ibu tadi. Maka barulah dia jadi hidup. Barulah dia jadi hidup dalam perut ibu. Jadi antara roh dan jasad mana dulu? Roh dulu. Roh sudah Allah jadikan semasa di alam arwah, alam lahud. Allah jadikan roh tu di alam lahud. Kemudian Allah Ta'ala tanya roh, qul alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu, maka jawab roh,
bala syahidna. Bahkan yakni kami mengaku. Mana dia Allah. Jadi ke roh tu dia sudah kenal Allah Ta'ala pada asalnya. Tapi bila sudah keluar daripada perut ibunya lah yang menyahudikan dia, atau memajusikan dia, atau meyahudikan dia, atau memajusikan dia, atau menasranikan dia. Mak bapak dia lah yang mencorak hidup dia. Jadi mukmin kah jadi kafirin, jadi musyrikin kah jadi muslimin, jadi asi kah jadi solihin. Maka sebab itu mak bapak tadi di akhirat besok akan ditanya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Kamu berjaga tidak keluarga kamu? Jadi akan ditanya. Siapa? Ibu bapa tadi, terutama sekali bapa. Dia ketua keluarga, dia kena ambil peranan supaya anak-anak dia kenal Allah. Baik. Jadi punca tak kenal Allah itulah manusia nanti yang hanya menghafal sifat 20 tapi tak kenal Allah. Maka mereka akan menyembah Dajjal wal-iyazubillah. Maka inilah fitnah yang paling besar di akhir zaman, iaitu semasa manusia tadi asal beriman tapi menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Wa na'udzubika minal fitnatil masihid dajjal. Dan kami berlindung dengan Allah daripada terkena fitnah Dajjal si pengembara. Al-Masihud Dajjal maknanya pengembara si Dajjal. Baik, kita sambung tadi. Mustahil ya Allah. Ayolah, biarlah tadi cukup. Artinya zat Allah Ta'ala itu bukan ia jirim, bukan ia jisim, dan bukan dia jauhar firdi. Kalau mengaji sains kat sekolah menengah, dia tak ada jauhar firdi. Dia cuma ada dua saja, jirim dengan jisim, jisim dengan jirim. Cegal dengan pepejal dengan cecair, cecair dengan pepejal. Tu dua ya. Ya. Tapi kita mengaji tauhid, ya, ada lebih daripada 3. Ada nama jirim, ada nama jisim, ada bernama jauhar firi seperti roh, ada jauhar jirim, ada jauhar jisim, ada pula jismul latif. Langit ni dia jismul latif, jisim yang teramat halus ni rekanya. Tu kata jismul latif. Kita langu ke atas sampai mati pun tak dapat tengok malaikat ni macam apa, langit ni macam mana. Langit dijadikan oleh Allah Ta'ala di alam ghaib. Yang kita tengok ke atas cakrawala tu bukan langit lagi. Gitu. Artinya zat Allah Ta'ala itu bukan ia jirim, bukan jisim, dan bukan jauhar firid. Dan tiada ia berpihak, ni tidak bertepi, bersempadan. Tak ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tu kata berpihak. Dan tiada ia padu, dan tiada ia pada satu pihak bagi jirim. Dia tidak pula berpihak ataupun berbahagian, duduk di tepi ke, duduk di tengah ke, ya, di kanan ke, di kiri ke, di atas ke, di bawah ke, di depan ke, di belakang ke. Tu kata dia pula bukan duduk pada satu pihak ataupun satu jihah. Dalam bahasa Arab dia panggil jihah, jihatun. Jihah ni maknanya berpihak, bertepi, bersempadan. Ada di kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Tu kata berjihah.
atau berpihak. Dan tiada ia bertempat. Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Habis itu Allah tak ada rumah. Allah tak tempat. Jangan tanya Allah tak ada rumah. Itu bid'ah soalan lagu tu. Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Maha suci maksud maha suci, tidak sekali-kali Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Itu maksud kata maha suci. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu semuanya adalah tasbih orang panggil. Tasbih ni maknanya mengakui kesucian, mengakui kesucian Allah. Ini Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Baik. Dan tiada ia bermasa. Ini Allah Ta'ala tidak melalui masa. Dan tiada ia bersifat dengan kecil, dan tiada ia bersifat dengan besar. Allah Ta'ala tak kecil, tak besar. Habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Besar apa? Bukan besar zatnya, tapi besar pihak pemerintahannya yang tidak ada had dan sekatan. Itu namanya Allah Maha Besar. Dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baru, dan bukan ia daripada jenis arad yang baru. Apa jenis arad? Iaitu sifat-sifat makhluk. Arad maknanya sifat-sifat makhluk. Makhluk tak namanya sifat, diri yang ada pada makhluk tak namanya sifat, namanya arad. Diri yang ada pada zat Allah namanya zat, namanya sifat. Sifat ni perkara yang tak berubah-ubah, yang hanya ada pada diri Allah. Arad ni perkara yang berubah-ubah, bahkan sentiasa berubah, yang ada pada diri makhluk. Maka pada pihak Allah kita kata sifat, pada pihak makhluk kita kata a'yan ataupun ain. Kalau diri Allah kita sebut zat, diri makhluk kita sebut apa tadi? A'yan. Tu tidur, tolong gerak Ustaz. Tu kawan tu. Dengan tidur. Tengok orang lain semua tidur, kita seorang jaga. Kita bagus. Pasal semua orang tidur, kita seorang jaga. Tapi orang tidur tak boleh kira. Orang tidur tak boleh kira dengan dia. Silap-silap orang jaga tak faham, orang tidur pula faham. Sudah, malu. Dulu saya ada seorang kawan tu kat peluk tu, ngaji je tidur, ngaji je tidur, tidur lah. Dari sampai membongkok, hampir-hampir dengan lutut. Tapi yang pelik malam-malam bila muzakarah, semua orang tanya dia. Siapa satu tanya dia, dia boleh jawab. Macam mana Tok Guru duk cerita ke depan. Pelik lah. Ni pelik orang ni. Sebab tu saya orang tidur ni, saya tak berani sangat nak marah, cuma kejutkan sajalah. Takut sehari orang yang tak tidur ditanya tak dapat jawab. Orang yang tidur ditanya boleh jawab. Kan malu orang tidur, orang tak tidur ni. Dia serta mau bagi malu orang yang tak tidur ni, kita kejut orang yang tidur. Mana tahu orang yang tidur ni dia disket komputer, dia punya otak dia. Kita lena tapi otak dia rakam. Tak payah dengar tak apa. Namun begitu jangan tidur. Tidur kurang pahala. Saya tak faham pun. Tak faham pun tak apa lah. Ya, tak faham pun tak apa, dapat pahala. Jangan terhenti di atas faham dan ilmu.
Jangan terhenti di atas ilmu dan kepahaman. Hakikatnya ilmu dan kepahaman itu pun bukan hak kita. Kita terasa kita berilmu, kita rasa kita faham tu sebab kita terhijab dengan ananiah. Kalau ananiah itu tidak ada, tak lagi kita duduk pada darjah memandang diri yang merasa diri itu faham, diri pandai, diri itu, diri ini. Baik, kita sambung. Tadi Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan besar, dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baru ini. Dan bukan ia daripada jenis arad yang baru ini. Dan tiada ia berbangsa kepada seseorang, dan tiada seseorang berbangsa kepadanya, dan tiada seseorang sekutu baginya. Yang ni tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sekutu, maknanya tidak ada yang serupa dengan Allah, yang menyamai Allah. Dan tiada mengambil faedah ia pada segala perbuatannya dan hukumnya. Tiada mengambil faedah, tidak mengambil manfaat. Allah jadikan makhluk, Tuhan tak ambil manfaat, tak ambil faedah. Allah jadikan makhluk ni semata-mata dia nak jadikan. Bukan dia nak ambil manfaat daripada makhluk. Macam kita bekerja. Pasal apa? Nak cari duit. Pasal apa cari duit? Sebab nak beli makanan. Nak beli makanan, nak beli kenderaan, nak beli itu, nak beli ini, nak cara anak sekolah dan sebagainya. Tu kita kerja, kita ada matlamat, kita ada sebab, kita ada kerana, kita ada maksud. Kita buat rumah sebab kita nak tempat berteduh, tempat tidur, tempat rehat dan sebagainya. Sebab kita nak duduk di dalam rumah tu. Tapi Allah jadikan makhluk, Allah tak ambil manfaat daripada makhluknya, tak ambil faedah daripada makhluknya. Sebab tu kita kata Allah jadikan arash, kemudian kita kata pula Allah duduk atas arash, itu salah. Jadi membawa kepada makna Allah jadikan makhluk untuk mengambil faedah daripada makhluk itu, maka itu salah. Tu jelas terang-terang Wahabi itu salah. Cakap orang tak percaya. Jadi Allah tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak menyerupai sesuatu. Maka wajib kita faham perkara ini. Itulah makna Allah tu Maha Kaya. Maha Kaya ni apa dia? Iaitu kepahaman ataupun maksud daripada makna mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi bila kita faham Allah Ta'ala jadikan makhluk bukan tidak mengambil faedah, tak mengambil manfaat, tak mengambil matlamat, tujuan tertentu, maka Allah Ta'ala itu menjadikan makhluk semata-mata dengan kehendaknya, keinginannya. Maka wajiblah kita faham di sana. Jangan kata sebab apa Allah jadikan itu, sebab apa Allah Ta'ala jadikan ini. Salah kalau kita kata sebab. Sebab apa Allah turunkan hujan? Sebab apa Allah jadikan banjir? Sebab apa Allah jadi kemarau panjang? Sebab apa itu? Sebab apa ini? Kata sebab tu salah. Jangan kata sebab apa Tuhan buat itu, sebab apa Tuhan buat ini. Salah. Pasal bila kita kata sebab apa, maka membawa kepada pengertian Allah mengambil manfaat dari apa yang dia buat. Wa tanazzahuhu. Jadi Allah Ta'ala ni tidak mengambil manfaat dari sesuatu yang ia jadikan. Jadi habis itu Tuhan jadikan ini. Apa hal? Allah jadikan itu, Allah jadikan ini atas kehendaknya. Allah hendak buat lagu tu. Semata-mata kehendaknya je nak buat lagu tu. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menghendaki berbuat sesuatu, maka berkata ia, kun, jadi olehmu, maka jadi ia. Bukanlah Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu dia bercakap pula, kun, jadi olehmu. Itu dah jadi macam ahli sihir.
Maka kun itu kata ulama tauhid adalah ayat mutasyabihat. Maka maknanya Allah jua yang tahu. Namun bukanlah Allah membuat sesuatu dengan dia bercakap kun. Jadilah pula kalam Allah tu berhuruf dengan kaf dan nun serta bersuara. Suaranya bunyi kun. Ada mula, ada akhir. Mula dengan kaf, berakhir dengan nun. Maka itu semua bukan sifat Allah. Jadi kun tu dinamakan ayat mutasyabihat. Apa maknanya? Maknanya pada ulama mutaakhirin ia mentakwilkan makna kun tu dengan makna apa? Ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Kun itu ialah ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Kehendak dan kun itulah kemahuan dan juga perbuatan Allah. Allah yang mendaki maka Allah memperbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka jangan kita kata sebab apa Allah buat itu, sebab apa Allah buat ini. Tapi tu nak kata apa? Kena kata apa hikmahnya Allah Taala buat lagu tu. Apa hikmahnya Allah Taala buat lagu begini. Apa maksud hikmah? Hikmah tu ialah kebijaksanaan Allah. Allah Maha Hakim. Allah Maha bijaksana. Maka kita kata apa hikmahnya Allah Taala jadikan begitu? Apa hikmahnya Allah Taala jadikan begini? Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Maka jangan kita faham sebab itu Allah Ta'ala mengambil manfaat dari apa yang dia turunkan. Jadi asbabun nuzul itu sebab ayat turun tu maknanya ialah hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Sebab tu dengan makna hikmah. Kerana itu dengan makna hikmah. Sebabnya kata, kenapakah Allah Ta'ala turunkan bala? Jangan tanya kenapa. Kena kata saja apa hikmahnya Allah Ta'ala turunkan bala. Ya. Itu cara bercakap dalam bahasa tauhid. Jadi sebab tak mengaji tauhid, banyaklah orang nak bercakap lagu tu. Sebab apa Allah jadikan itu? Sebab apa Allah Ta'ala jadikan ini? Tadi kurang adab dengan Allah. Ya, kurang adab. Bila kita kurang adab, bila rohani kita nak naik? Mengaji fiqh je banyak, mengaji tauhid tidak. Mengaji fiqh banyak, mengaji tauhid tak ada. Ataupun mengaji tauhid tu kurang sangat. Tasawuf jauh sekali. Itulah jadi lagu tu. Ya, bila tak faham tauhid ni, cuma faham fiqh ya, bahaya. Amat bahaya. Faham fiqh tak faham tauhid sangat bahaya. Sebab apa? Ibadah tapi tak kenal Tuhan. Wala yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang disembah. Sebab tu kena ngaji, kenal Tuhan dulu, baru kenal hak lain-lain. Baik, kita berhenti situ. Kemudian katanya, adapun ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin 'aqibatana wajirna min khizyi dunya wa 'adhaban. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Fattah ya Razzaq. Ma fatahtahu 'ala anbiya'ika wa 'ibadika as-salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.